Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mula kelas indices kita. Yang ini solving. Kita dah selesai solving indices hari tu. So bila kita nak solve indices equation, ingatlah kaedah pertama kita cuba samakan base. Okay, kemudian kita compare indices. Okay, kaedah kedua kita cuba samakan indices dan kita compare base. Alright, hari ni kita akan masuk kepada set. Okay, so yang pertama kita lihat laws of set. Okay, set pun dia ada law dia sebagaimana dalam indices awak ada law of indices. So tolong kenal pasti okay, law of indices yang ada. So dalam set pun ada laws of sets. Okay, apa dia set? Alright, so set okay, adalah numbers in square root form. Okay, that is, so the sign atau notation square root A okay, can be mentioned as set A. So kalau kita baca kita tak payahlah sebut macam square root A. So kita boleh sebut set A. Okay, so nombor yang kita present wakilkan dalam bentuk set lah bentuk ni bentuk punca kuasa 2. So kita katakan dia nombor set. Okay, macam mana nombor set ni? So nombor set ni adalah nombor yang infinite decimal places ataupun yang non-recurring decimal. Okay, so kalau saya ada simbol ini, so ini kita panggil dia set A order n. Okay, set A order n. Kalau awak biasa baca punca kuasa n bagi A kan kalau sebelum ni. Okay, so sekarang for example katalah saya ada penulisan begini. So ini kita panggil dia sebagai set 5 order 3. Okay, ataupun cube root 5 sebelum ni. Nampak laju lah pula. Okay, so nombor set ni biasanya adalah nombor yang mempunyai perpuluhan yang berterusan. Okay, dan juga yang non-recurring decimal. Maknanya bukan nombor perpuluhan yang berulang. So when a number cannot be simplified by eliminating the root, then that number is classified as a set. Contohnya katalah saya ada these two numbers. Okay, so kita sebut dia set 5, set 9. Okay, tapi set 5 tu is a set number, set 9 ni not a set number. Sebab apa agaknya? Perpuluhan. Sebab boleh solve kan? 3 kuasa 2. Ya, sebab set 9 tu dia ada value. Value dia ialah 3. So maknanya awak boleh state nilai dia. Jadi bila awak boleh state nilai dia, kita tak panggil dia sebagai set number. So square root 9 is 3. Tapi kalau set 5, kalau awak tekan kalkulator, okay, awak cari punca kuasa 25, awak akan dapat 2.23606797. Panjang kan nombor tu? Perpuluhan yang berterusan. Jadi yang ini kita panggil dia set number. So maknanya awak boleh present nombor tu dalam bentuk set lah. Bentuk tulis set 5. Okay, tak perlu tulis nombor perpuluhan yang panjang tu. Jelas? Jelas. Okay. Jelas cikgu. That is set number So that have infinite decimal places and non-recurring. Okay, sebab tu kalau kalkulator yang baru-baru ni bila kita tekan dia akan bagi jawapan dalam bentuk set kan. Kalau yang awak ada kalkulator yang putih tu ke, yang kelabu tu ke. Okay. Alright.
So kalau kita tengok contoh dari buku teks ni, okay, kita ada number set 3, lepas tu kalau kita simplify pun masih lagi set 3 sebab decimal number dia berterusan. So nombor ni kita kenal dia sebagai set number. Tapi kalau kita ada square root 1/4, so it can be solved. Okay, the value is 1/2. Okay, in decimal it will be 0.5. Okay, so this is not set number. Okay, then we have set 11 order 3. Okay, so kalau kita tengok value dia 2.2239800 ... So this is a set number. Okay, because you have continuous decimal values. Okay, next we have cube root 27. So you can find the value which is 3. Alright, 3 is a whole number. Okay, integer. So this is not set number. And finally yang ini pun set. Alright, so itu set. Boleh Teacher. Boleh pun lakukan simbol ni ya? Maksudnya kalau setiap nombor yang dia punya dipunca kuasakan tu berulang, maksudnya itu set. Kalau macam 1.3333 tu yang dia berulang satu nombor saja, dia pun kira set juga. Betul. Okay. Contoh kata awak dapat awak cari set 1/9. So awak dapat 1/3 kan? 1/3 set 1/9 betul. Okey, saya akan 1/3. 1/3 nombor dia 0.33333. Betul? Kalau ikut definition tadi, set ke bukan set? Kalau tadi definition untuk set tadi ialah yang ada infinite decimal places and are non-recurring. So kalau macam tadi dia berulang kan, 0.33333 dia berulang 3 tu. So untuk maksudnya bukan. Okay, yang infinite decimal tu seperti inilah. Maknanya perpuluhan tu, nombor perpuluhan tu dia tak berulang tapi dia berterusan. Contoh macam okay, nombor pi dengan nombor exponent so nanti kita tengok. Alright, kita lihat self practice 4.3. So yang pertama sekali, this is what recurring decimal. Okay, recurring decimal means you have decimal numbers but then they repeat. Okay, they repeated. So we have 0.787878 ... Alright, so this is recurring decimals. So now we need to change, okay, convert this recurring decimal to fractions. Okay, awak nak tukar dia kepada pecahan. Alright, so yang pertama kita lihat step dia, kita nak tahu pecahan dia apa. So kita let 0.787878 as x. Okay, lepas tu kita tengok dia recurring, dia berulang pada 2 digit ni. 7, 8 and then there's 7, 8 and then there's 7, 8. So these 2 digits, dia punya places is 1/100, right? Yes. So kita darab 100. Okay, so kita darab 100 to the first equation. Then we have 100x. So we have 78.7878 and so on, 78. Okay, now what we need to do is we solve these two equation. So the second equation minus the first equation. So we have a whole number 78. Right? So 100x minus x, we will get 99x, okay, equal to 78. So x is 78/99, and when you simplify the fractions, you will have x as 26
over 33. Okay, this is how you change recurring decimal numbers to a fraction. Okay, nanti ada lagi satu bab yang akan awak belajar iaitu progression. So dalam tajuk tu pun ada juga teknik lain untuk tukar recurring decimal kepada fraction. Tapi di sini kita boleh guna kaedah ni lah. Alright, untuk B kita lihat. Tunjuk jalan kerja lah. Yes, this is Teacher, the tunjuk jalan kerja lah. So kena tunjuk jalan kerja sebeginilah. Bila awak nak convert recurring decimal kepada fraction, so ni jalan kerja awak kena tunjuk. Let recurring decimal tadi sebagai X. Lepas tu kita tengok yang berulang adalah 2 digit, 78, 78. So kalau 2 digit ni maknanya kita darab 100 supaya dia jadi whole nombor kat depan ni. Okay. Kalau dia berulang 1 macam tadi 3 kan, 0.33333. So you darab 10 lah. Jadi nanti dapat 3 point. Okay. So di sini kemudian awak solve simultaneous lah. So 100x minus x. Okay, 78 minus 0, 78. Yang belakang ni decimal tu akan terhapus lah. Okay. So you will dapat 99x is 78. So x is 78 over 99 and then simplify the fraction. Okay. So this is the number in fraction for 0.7878, 78 and so on. Okay, kalau kita tengok B. Okay, this is a recurring decimal number juga. Cuma yang berulang tu ialah sama juga kan? 2 digit. Jadi kita akan let dulu X sebagai 3.575757. Kemudian dia berulang 2 digit, so kita darab 100. Okay, yang kedua kita form a new equation when we multiply with 100 to both sides. And then we minus, okay, the second equation minus the first equation. So we have 99x, which is 354. 357 minus 3. Yang decimal belakang tu, recurring decimal belakang tu dia terhapus lah. Okay, lepas tu barulah awak cari X. In fraction. So ni lesson pertama lah untuk hari ni dalam bahagian cert. Boleh? Boleh. Okay. Boleh teacher. To convert recurring decimal to fractions. Okay. So ni latihan untuk awak. Ada nak tanya apa-apa ke? Ya? Saya tak faham macam mana yang nombor perpuluhan kat belakang tu boleh terhapus. Dah tolak? Habislah kan? Nanti macam kan kita tolak equation kedua, tolak equation pertama. So 100x tolak x. Jadi 78 tolak 0, 78. Yang belakang ni kalau kita tolak dia habislah. Betul? Boleh? Terjawab tak? Okey, terima kasih cikgu. Sama juga yang ini. So ini kita form dulu yang pertama tu. Kita let X sebagai 3.575757. Kemudian kita darab 100. Okay. Sebab kita nak yang berulang tu. 2 digit tu dia per 100 kan. So kita darab 100. Jadi kita akan dapat new equation. New relation 100x is 357.575757. Okay. Now kita minus these two equations. So kita akan ada 99x equal to 354. Okay. So 357 minus 354. Yang belakang ni 57 habislah. Dia 0 kan. So nanti barulah kita boleh form fraction dia dan simplify. Okay. So awak boleh cuba yang ini. Kalau ini awak nak darab berapa ni? Untuk C. Darab 1000. 1000. Yes. 1000. Sebab ada 3 yang berulang. Betul. So
So nanti awak boleh cuba There you go. Alright, yang ini kita determine je. Adakah this terms yang diberi kat sini cert atau bukan. Tadi tu kita nak kenal recurring decimal. So recurring decimal lepas tu kita boleh tukar recurring decimal tu kepada fraction. Okay. Yang ini macam mana pula? Tak tahu juga. Yang pertama tu, is it a cert number? Yes. 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 Mungkin awak tahu dia yes. Sebab dia tak berulang. So you ambil calculator, you cuba cari cube root 127. So you'll have the value of 5.026525. Dia tak repeat kan? Dan dia continuous. Jadi ini adalah cert number. Boleh? Okay, what about B? Yes. Yes, sebab kalau you tekan calculator, you akan dapat value dia 5.791460926. Dia continuous and dia does not recurring. Okay, so nanti awak boleh cuba macam mana C dengan D pula. Okay, those numbers, cert numbers. Okay, boleh? Ni kita nak kenal nombor cert So tu nombor cert, maknanya nombor cert adalah nombor yang perpuluhan yang berterusan tapi yang infinite tapi tidak berulang dan tidak berulang lah. Okay, kita tengok apa ada seterusnya. Okay, ni law dalam cert. So, kita ada dua law dalam cert. Okay. So yang pertama dia kata for positive value of A and positive value of B. Right? So the first law says that when you multiply cert A and cert B, okay, cert A times cert B, you will have cert A times B. So you boleh terus darab nombor dalam cert tu. Okay, itu law pertama. Okay, law kedua pula kata, if you have cert A divide cert B, so you can combine lah. So dia boleh jadi cert A divide by B or A over B. So these are two laws dalam cert. Boleh? Okay. Now, if A greater than 0, A positive, then cert A is a real number. So ingat. So dia real number. Kalau dia negatif, dia jadi apa? Kata cert negatif A. So kita tak panggil dia real number. Dia akan jadi number apa? Saya pernah sebut dalam kelas. Tapi ingat, masa belajar kuadratik, kalau kita ada square root a negative number. Imaginary. Kita ada imaginary number. Okay, yang ada I belakang dia. Tapi bukan peringkat kita lah belajar. So awak akan belajar nombor hayalan tu bila awak sambung belajar kemudian lah. Lepas SPM. So untuk A positif, square root A is a real number. Sebab kita boleh dapat value dia. Okay, dan yang bawah ni awak dah tahu, bila awak ada square root A darab square root A, so sekarang kita ada sebutan baru, cert A times cert A, you will have A. Ni semua dah tahu kan? Law ni? Dah. Okay. Cikgu,
Tu cikgu, kalau yang 0.56565656 yang tu dikira set juga kan? Kalau kita tahu dia, katalah kita ada nombor set, dia tulis set. Kalau 5656 tadi, contoh macam tadi nombor apa yang berulang tadi tu? 56, sekejap ya. Yang 0.7878. Okey, katalah awak ada yang ini kan, 56565656. So, nombor dia ialah 56/99 kan? Okay. So, bila nombor begini, recurring decimal ni, dia recurring decimal, kita kena recurring decimal sahaja. Okey. Saya Kalau katalah awak cari 56/99. Okay, katalah awak cari square root pada nombor square dia tadi, 56/99 tadi kan? 3139. Kita awak tulis set. So, ada tak recurring decimal tu. So, nombor tu kita tak panggil dia sebagai set number lah. okey. Ya, cikgu. Okay. Alright. So, menggunakan law yang ada, kita boleh simplify problem ni. Okay. Write the following as single sets. So, kita ada set 2 times set 3. Jadi, untuk A tu kita boleh terus simplify guna law yang ada, iaitu kita akan dapat set 6. Okay. Boleh. Right. And then kalau kita ada, yang lain tu boleh teruskan lah. Okay, kalau kita ada set 20 over set 5. So kalau kita simplify kan, dia jadi macam mana? Set 4. So set 4 ni dia decimal numbers, dia bukan set number sebab kita dapat value dia 2. kita tulis nilai itulah. Jangan tinggal jawapan dalam bentuk set. Itu maksudnya. Boleh? Cikgu, kalau macam kat soalan tu dia kata write the following as single sets, maksudnya tinggalkan jangan siapkan lagi cikgu. Kalau yang ini kena sampai habis lah sebab itu ada value, itu bukan set number kan jawapan dia. Kalau macam sama juga set over set 3. Apa kita dapat sini? Kita akan dapat set over kan? So single set ni Faham cikgu? Okey cikgu. Saya cikgu. okay. So next kita tengok yang ini pun sama, latihan yang sama. So awak cuma tanda tick je. Betul tak statement dia? So set 5 times set 7 is set 12. Salah. So tak payah tanda lah, tinggal sebab dia kata mark tick on the correct statement. So awak hanya tengok mana statement yang betul dan awak tanda tick. Okay, bagaimana dengan yang kedua tu? Kalau awak darab dua ni, dapat tak? 6 set tu.
Tak dapat juga. Okay, kalau yang ke 3? Dapat. Okay. So, Dapat juga. correct statement. Okay, macam mana dia dapat 2 set 65? Saya rasa saya pun pernah tunjuk benda ni dalam kelas kan? Macam mana agaknya dia boleh beri jawapan sebegitu? So kita tengok square root atau set 260. Okay, kalau kita apply dia punya factors, kita tahu dia adalah 4 times 65. Okay. So 4 times 65, 4 is a perfect square number. Jadi untuk 4 tu, square root bagi 4 atau set 4 is 2. So that 2. Okay, boleh? Boleh juga. So mana lagi statement yang betul kat sini? Cuba tengok yang last kali tu, betul tak? Betul. Okay? Betul. Yang lain tu nanti awak explore sendirilah. So ini self practice 4.5. Alright? Okay, ni sekarang kita tukar macam yang tadi bentuk tadi tu. Right, write the following in the form of A set B where A, B integers and A is the largest value. Okay, contoh katalah saya nak set 28. Okay. So set 28, cuba kita lihat nombor kuasa 2 sempurna kita. So nombor kuasa 2 sempurna kita, perfect square number kita akan bermula dengan nombor apa? 2. 1. 2. 4. Kalau 3? 9. So these are perfect square number. 16. 25 dan seterusnya. So kita cuba darab, kita tengok nombor kita tu dan kita cuba tengok faktor yang merupakan perfect square numbers. Ada tak? Okay, kalau 28 kita tahu dia adalah hasil darab 4 dan 7. So 4 tu perfect square numbers. Jadi kita akan dapat 2 set 7. So dia expect awak boleh tulis sampai begitulah. Dan set 7 tu nombor set lah. Okay, 2 set 7. Jadi maknanya tak perlulah awak tulis nombor desimal yang panjang tu. Boleh wakilkan dengan nombor set. Jadi bila awak tulis nombor set ni maknanya value tu dia tepat lah. Sebab kalau awak tulis nombor desimal, kita biasa round off kan. So bila kita round off, nombor tu dia tak tepat. Okay? Boleh cuba lagi. Kalau 108 macam mana? Kita boleh bahagi dengan nombor perfect square berapa agaknya? Sembilan. 9. Okay, kalau kita tengok kita ada 108 tu 9 darab berapa? 12. 12. Tapi kalau kita tengok 12 ni pun masih boleh
bahagi dengan perfect square numbers. Berapa tu? 4. So kita ada 9 darab 4 darab 3. Betul? Betul. Dia nombor perfect square numbers kan? Jadi sekarang sebenarnya kita boleh 108 kan? Bahagi dengan 36 darab 3. 3. Betul tak? Jadi Betul. nombor perfect square kita ialah 36. So kita akan dapat jawapan akhir macam mana? 6/3. Yes. Okay? Siapa yang ada kalkulator kelabu dengan putih tu dia untung lah sebab jawapan boleh terus beri 6/3. Kalau kalkulator yang gelap tu kena buat macam ni lah. Okay, this is how you get atau you write a cert number in the form of A cert B. Boleh? Cikgu, apa maksud dia bila dia cakap A is the largest value? Maknanya awak kena dapat nilai yang paling besar lah. Nilai macam ni kan. Kalau macam tadi, kalau kita tulis yang ini daripada yang pertama ni, kita akan dapat 3 cert 12. So dia belum paling, nilai A belum paling besar lah. Sebab 12 ni sendiri masih boleh ditukar kepada bentuk 2 cert 3. So yang paling besar sampai sini. Itu maksud dia. A is the largest value. So awak tengok compare. 3 dengan 6. 6 lebih besar kan? Boleh? Boleh cikgu. Terima kasih. So yang penting you tengok nombor tu ada tak nombor kuasa 2 sebagai salah satu faktor dia. Kalau tak ada then let it be like 8 lah. Maknanya tak boleh ditukar kepada bentuk penulisan ni lah. Contohnya macam katalah saya ada cert 21. Cert 21 boleh tak bahagi dengan 1 tak boleh, 4 tak boleh, 9 pun tak boleh. So memang jawapan dia sebegitu. Ni cert number. So tak boleh dibahagi dengan, tak boleh ditukar bentuk lah. Jadi bentuk dia kekal sama. Okay, tapi untuk nombor cert 28, okay, kalau kita tengok, 28 boleh bahagi 4. Jadi kita boleh tukar bentuk penulisan dia kepada bentuk nombor cert 2 cert 7. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Next kita nak simplify expression ini. So kita ada 3 cert 5 tambah 5 cert 5. Okay, so untuk A kita nak simplify ni. Kalau kita lihat, kita ada 2 cert number yang sama. So konsep dia sama seperti algebraic. Jadi maknanya awak boleh terus tambah dia punya value. Okay, sebab cert 5 dengan cert 5 tu ialah 2 nombor yang sama. So kita boleh terus dapat 8 cert 5. Betul ke? Good. Okay, 8 cert 5. That's how you simplify. Okay. Sama juga Okay. seperti C. Kalau C, untuk C, 7 cert 7 tolak 5 cert 7.
set 7. Yes. 2 set 7. 2 set 7. Okay, good. Nah, bagaimana dengan E? Apa kita perlu buat dahulu? Untuk E. Buka kurungan Buka kurungan ni yuk. So, kalau open bracket kita akan dapat apa untuk yang pertama? 4 set 5 Okay. Kedua? tambah 5 set 6 set 5. Bukan Teacher, kalau selesaikan dalam kurungan dulu tak boleh ke? Boleh tak kita nak selesaikan dalam kurungan? Macam tak boleh ke sebab yang 4 ada set. Ya. Dalam kurungan ni awak tak boleh nak tambah kecuali awak ada set 5 pada 4 tu. 4 tambah 5 set 5, so dia kekal seperti itu. 4 tambah 5 set 5. Okay? Sebab sekarang awak nak biar jawapan awak dalam bentuk set. Awak tak nak nombor perpuluhan ke apa tak. Okay? So sekarang kita open bracket. Okay, kita open bracket macam algebra awak biasa. So set 5 darab 4 set 5. Tapi kalau kita darab pula set 5 set 5, kita dapat apa? 5 set 10. 5 set 5 square. 25. So 5 6 set 5 je. Sebab darab kan. kita akan dapat begini kan? Jadi kita tengok law tu. Bila set 5 darab set 5 dapat jawapan apa? 25. 25. Dapat set 5 square dapat 5. So 5 darab 5 ialah 20. 5. So jawapan ni awak tinggal begitu. Okay. So jawapan ni awak tinggal begitu. Sebab dah tak boleh nak tambah dua nombor ni. Jelas? Jelas Ego. Maksudnya bila dah tak ada set, dah tak boleh tambah apa-apa yang Ego. Okay, sebab dia terhapuskan tadi. Bila kita expand set 5 tu dapat jawapan 5. So 5 darab 5, 25. So kita dapat whole number lah. Kita dapat real number 25. So biar je lah. Tak payahlah nak bentuk yang sama lagi. Okay? Boleh cikgu. Right. So yang lain tu awak boleh cuba. Okay. Ingat dua law tadi. So dan nak tambah dan tolak. Kalau kita ada nombor dengan macam ni. D ni. Kita boleh selesaikan yang dalam dulu. Okay. So kita tengok D. Kita ada set 6. 3 set 6 tolak 5 set 6. So kita boleh selesaikan dulu yang dalam bracket. Kita akan dapat jawapan berapa yang dalam bracket? Negatif 2 set. Negatif 2 set 6. Dia macam awak solve algebra sebab set 6 dengan set 6 ni value dia sama. Cuma kita tak tahu berapa nilai dia kecuali tekan kalkulator. So dia macam 3A tolak 5A. So kita dapat negatif 2A. Tapi sekarang negatif 2 set 6. Okay. So kemudian barulah kita open bracket. So kita akan dapat negatif 2 darab 6 lah. Sebab set 6 darab set 6 kita dapat nombor tu balik. 6. So kita dapat negatif 12. Boleh? Boleh Ego. Boleh. Cikgu macam mana kalau dengan soalan I? Biasanya dia kena selesaikan. Nak kena buka dulu ke? Nak kena darab? So you darab. Darab. 9 darab 3 dulu. 9 darab yang 5 se 4 kan. Lepas tu 5 se 4 darab 3. Kemudian 5 se 4 darab negatif 5 se 4 tu.
Kena open bracket lah. So nanti jadikan dia 4 terms. Lepas tu baru simplify. Boleh? Boleh ke? Saya ke? Boleh cikgu. Okay, good. Okay. Next kita nak, ni sama. Cuma saya tambah dia punya apa tu? Pagesnya, slide dia. Okay, next kita tengok soalan 2. Determine whether the following sets of expressions are similar sets or not similar sets. Okay, apa yang dikatakan dengan similar sets dengan not similar sets? Sama value ke je? Sama value ke? Sama value set je lah kan. Macam like terms, not like terms. Macam tu. Tapi ni similar sets, not similar sets. So yang mana antara A, B, C, D, E tu yang similar sets? Rasanya macam C. C, E dengan B. B, C dengan E. Sebab dia orang dalam satu gandaan yang sama. Yes. Okay. So B, kemudian C dengan E. Sebab kita boleh tukar kepada set yang sama lah, yang similar. Okay. Macam 3, set 3. Okay. 4, set 12 tu kita boleh tulis sebagai 4, 2, set 3. So maknanya kita ada 8 set 3 kan. Betul tak? Kemudian 5 set 27 tu kita boleh tulis sebagai 5 set 27 ialah 9 darab 9. 3 set 3. Ni tak saya terus tulis lagi. Ke awak nak saya tunjuk? 27 tu ialah 9 darab 3. Lepas tu set 9 tu. Boleh ke? So yang ni kita ada 15 set 3. So this is similar sets. Maknanya kita ada digit set 3 dalam sebutan set 3. Okay. Kalau C tu kita dah ada 2 sebutan set 5. Kalau kita lihat 1 to 5 dia adalah 25 times 5. So 25 is a perfect square number. Kan? So untuk yang ini kita boleh tulis dia sebagai 10 set 5. Macam mana yang 4 kurungan 2 set 3 tu jadi 8 set 3? 4 darab 2? Darab 4 darab 2. Sebab 4 darab set 12 tu maksud dia kan. So set 12 tu pula ialah 2 set 3. Jadi kita darab lah 4 dengan 2, 8. Set 3. Jelas? Jelas. Okay. Alright. So kita teruskan. Okay, seterusnya kita masuk kepada to rationalize. Okay, rationalizing the denominators for expressions involving sets. Okay, numbers that contain irrational denominators, okay, such as 1 over m set A. Okay, apa-apa irrational denominators, nombor bawah tu yang nombor perpuluhan ke, nombor pecahan ke kan. So tak nak. So ni kita panggil irrational denominators. Okay, so kita boleh rationalizekan dia. Maknanya kita akan tukar kepada nombor bulat biasalah, whole number. Okay, mn integers should be written by rationalizing the denominators
Okay, the rules to rationalizing the denominators are as follows. So kita ada rule untuk rationalize kita punya denominators untuk fractions yang melibatkan cert. Okay, so first kita akan multiply numerator and denominator. Okay, kalau fraction kita berbentuk 1 over m cert A with conjugate cert m cert A, so that the cert can be eliminated from the denominator. Jadi kalau kita ada 1 per m cert A, so kalau kita nak rationalize m cert A di bahagian denominator tadi, kita akan darab dengan m cert A over m cert A. Okay, in order kita nak eliminate cert A tadi. Okay. Now, kalau fraction kita berbentuk 1 over m cert A plus n cert B, okay, kita ada addition of two cert numbers. Okay, so di sini kita akan, kalau kita nak rationalize this fraction, so kita akan darab dengan conjugate-nya. So conjugate ni sini bermaksud dua term. Okay, kalau hubungannya operasinya tambah, so conjugate dia akan jadi tolak. Okay, maknanya kalau saya ada A tambah B fraction, jadi conjugate ialah A tolak B. Operasi dia berlawanan lah. So kita akan darab dengan m cert A tolak n cert B. Apa tu? Both lah, numerator denominator. Okay. Kalau kita ada denominator m cert A minus n cert B, so the conjugate will be m cert A plus n cert B. Okay, kita tengok contoh Katalah saya nak rationalize 1 per 7 cert 3. Sebab awak kena ingat fraction, bahagian denominator tu dia tak boleh nombor perpuluhan. Kita tak pernah jumpa nombor 2 per 2.35. Tak ada kan? Okay. Pecahan mesti bawah tu a whole number. So kat sini kita kena rationalize lah supaya pecahan kita tidak berbentuk sebegini. Okay, so to rationalize ni, okay, kita akan darab dengan cert 3 tu sendiri. Alright, so kita nak rationalize denominator and then kita akan simplify lah term itu. So di sini kita akan guna law tadi. Okay, so bila kita nak rationalize m cert A, so kita akan darab dengan m cert A itu sendiri. Right, so kita akan darab dengan 7 cert 3 per 7 cert 3. 7 cert 3 per 7 cert 3 tu nilai dia 1. Jadi maknanya nombor tu tidak berubah, masih sama. Cuma kita nak rationalize sahaja, tukar bentuk dia. Okay, supaya bahagian denominator bukan dalam sebutan cert. Alright, so sekarang kita darab. Jadi kalau kita darab yang atas tu, 1 darab 7 cert 3, kita akan dapat 7 cert 3 tu sendiri. Okay. So bawah tu kita darab macam biasalah. 7 darab 7, cert 3 darab cert 3. Okay, dan kita simplify lah. Alright, sebab cert 3 darab cert 3 kita dapat 3. Nanti 7 dengan 7 ni bawah tinggal 1 je lah. So 7 darab 3 dapat 21. So this is how you rationalize a fraction where the denominator is a cert number. Boleh? Boleh ke? Hati-hati masa mendarab itu je calculation lah. Okay. Ada masalah tak kat sini? Cikgu,
Yes. Kalau yang set 3 tu kan bawah dia 21. Maksudnya tak boleh bahagikan lagi dengan 3. Jadi dia punya tu set 1. Nombor bulat kan? 3/21 dah. Simplest lah tu. Macam mana nak bahagi dengan set 3 lagi? Oh. Dah, maksudnya tu jawapan akhir lah tu. Okay. Next, kita tengok contoh yang lain. Yang ni boleh Boleh. Agaknya kalau saya tak nak darab 7 set 3, saya nak darab set 3 saja boleh tak? Boleh kot? Bolehlah juga. Okay, kalau awak dah nampak awak terus je darab set 3 per set 3 pun boleh juga. Tapi sebab kita starting ni kita follow dia punya rule dulu. Okay? Alright, yang ini macam mana pula? So ini kita ada 1/7 set 3 plus 5 set 2. Apa conjugate bagi denominator tu? Tolak. 7 set 3 tolak 5 set 2. Yes. So kena tengok denominator. Jadi awak akan darab dengan conjugate dia. So kalau ni tambah, so conjugate dia jadi tolak lah. So 7 set 3 minus 5 set 2 over 7 set 3 minus 5 set 2. So sekarang kita darab. So atas ni kalau darab, okay, kita akan dapat value sama. Bawah kalau kita darab, kita akan dapat, okay, 7 set 3 darab 7 set 3 square. Okay, satu plus satu minus dia nombor sama. So awak kena ingat yang awak punya factorization dulu. Kalau saya ada A plus B darab A minus B. Sebab kalau awak tengok dia digit pertama ni, term pertama sama kan? Term kedua pun sama. So kita boleh guna konsep algebra kita. Ini adalah A square minus B square. Remember? Yes. So that's why denominator ni kita boleh tulis beginilah. So first term square minus second term square. Kita guna konsep A square minus B square ialah A plus B, A minus B. Okay, now kita simplify. So kita simplify maknanya yang atas tu stay as it is sebab kita tak boleh nak tolak pun. Tapi yang bawah tu kita boleh simplify lah. Kita dapat 97. Okay, so yang ini kita akan dapat 49 times 3 minus 25 times 2. Okay. 49 times 3 tu kita 147 yang ini. So minus 25 times 2. So minus 50. Okay, 97. So calculation tu hati-hati. Alright, ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Boleh tak? Tak ada Ego. Okay. Boleh Ego. Alright, so this is how you rationalize the denominator and then kita simplify. Okay, kita tengok contoh lain. So ingatlah apa tu? Rationalizing using conjugate set Okay. So ini? Saya nak cuba. Boleh cuba sekejap?
Ada yang nak share jawapan? Ya, Ego. Siapa nak share jawapan? Anda hantar kat Telegram ke? Okay. Boleh share kat Telegram? Dengan kelas you all ni saya belum pernah cuba whiteboard fee lagi kan? Belum. Belum. Guna dengan kelas lain tak? Whiteboard fee tu. Okay, supaya boleh tengok jawapan. Nanti kita banyak tukar Windows lah pula. Okay, tak ada yang nak share jawapan? Ya, Ego. Saya nak share. Cikgu dah. Okay. So kita tengok jawapan Ashraf Right. Okay, kita ada 3 set 2 per. Okay, 1/3 set 2 tolak 5 set 7. Okay, so langkah pertama kita darab dengan conjugate. Itu 5 set 2 tambah 5 set 7 per 5 set 2 tambah 5 set 7. Okay, 1 darab yang atas. Alright, good. Yang bawah tu sepatutnya operasi apa sini? Tolak. Tolak. Sepatutnya tolak sebab tadi konsep tadi mesti A square tolak B square. Betul kan Kak Steve? Cikgu saya dah hantar. Okay. Sekejap. Okay, Ashraf betulkan kat situ. Alright, kita tengok yang ini. Okay. Dia nampak Okay, kita tengok jawapan padulan. Okay, so darab dengan conjugate. Kemudian atas betul, bawah. Alright. So ni 9 darab 2 tolak 25 darab 2. Okay. So kita dapat ini. Negatif
Okay, biasanya negatif tu kalau fraction negatif kita akan tulis di depan tanda palang tu. Kita tak tulis sama atas atau bawah. Contoh katalah saya ada nombor fraction negatif A per B. Macam tu. Boleh? Okay, tapi ni betul lah. Boleh ke? Right, thank you. Okay, so hati-hati masa mendarab. Okay, itu pesanan pihak penaja. Okay, so bila kita darab, be careful. Bila kita square pun be careful. Sebab bila 3 set 2 square, 3 pun kena square. Jangan nanti awak shock dengan set je square. 3 pun kena square. So 9 times 4 minus 25 times 7. Okay. So the negative sign tu kalau kita lihat, kita akan letak dia di depan lah. Okay. So yang lain boleh? Okay, thank you sharing answers tadi. Okay, boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Boleh. So take note how to rationalize fractions with cert number as the denominator ya. So ni dia punya law atau yang awak kena guna lah, conjugate dia. Okay, so ni tugas awak. Okay, selesaikan atau try to rationalize okay, numbers yang ada di sini. Okay. So you just focus to the denominator. Okay, ni exercise awak. Untuk hari ni, begitu juga self practice 4.8. Okay, solving problems tapi calculations dia in cert number. Alright? Okay? Cuma calculations lah dalam nombor cert. Bukan nombor bulat macam awak biasa jumpa tu lagi. Okay, so dia involve cert number, remember law tadi, 2 law tadi dan juga kalau ada fractions, so make sure you rationalize kalaulah cert number tu di bahagian denominator. Alright, so ini saya tinggalkan untuk awak. Okay, solving problems. Jadi besok kita akan lihatlah. So textbook tu je untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada itu. Teacher, Habis soalan dah. logarithm susah tak? Tak susah. Senang je. Kenapa? Takut? Sebab hari tu saya ada cikgu tuition saya ada ajar tapi saya masuk tengah-tengah dia ajar logarithm dan saya tengok tercengang saya. Dia senang je sebab dia comes from indices. So kalau indices awak okey, so logarithm dia senang je. Okay. Tapi yang penting untuk tajuk ni awak kena pegang baik-baik law dia. So maknanya law tu kena law yang betul. Logarithm ada 3 law je. Okay. Cuma ialah yang apa tak syoknya sebab nombor tu dalam bentuk penulisan log. Tu je. Kan? Kalau kita biasa nampak nombor 8 tapi dalam bentuk indices kita boleh tulis dia sebagai 2 kuasa 3. So tu nombor, penulisan nombor tu lah. Tapi kalau dalam bentuk log, macam mana pula nombor 8 tu nak ditulis dalam bentuk log? So kita akan tengok lesson akan datang lah. Alright? Okay, terima kasih Cikgu. Okay, ada lagi? Tak ada lagi. Habis soalan dah. So awak buat latihan ni, kita habis awal lah hari ni kan? Kalau tak ada soalan, nanti saya akan macam biasa saya akan bagi awak latihan untuk cert pula. And then awak cubalah
Ada masa 8 buat. Okay. Tapi kena cubalah, kena buat. Sebab AdMax ni cara nak kuat dalam AdMax kena banyak latihan. Tu je. Okay. Dia bukan macam subjek yang kita boleh baca. Betul dia bukan subjek. InsyaAllah. Dia bukan macam subjek yang kita boleh duduk dan baca, lepas tu okey dapat. Tak. AdMax kalau awak baca, you tak akan dapat terbaik lah. You kena cuba jawab latihan. Okay? Itu saja untuk saya hari ni. Saya stop dululah. Alright. So